Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang ke channel Asrul Effendi Hassan. Berjumpa kita sekali lagi dalam video pembelajaran pada kali ini. Okay, pada kali ini masih lagi di dalam bab 2 pendidikan. Okay, tajuk yang saya akan sampaikan pada kali ini ialah konsep nilai. Okay, jom. Okay, konsep nilai. Okey, apa yang dikatakan dengan konsep nilai dan apa kesinambungan dan kaitan konsep nilai ni dalam pendidikan? Okey, kita terus. Okey, hasil pembelajaran bagi sesi pengajaran dan pembelajaran pada kali ini ialah pelajar dapat menyatakan konsep pendidikan. Kedua, menerangkan konsep ilmu dan nilai. Okey, so apakah yang dikatakan dengan nilai? Okey, nilai boleh didefinisikan sebagai satu ukuran berdasarkan pandangan manusia tentang sesuatu perbuatan, sama ada perbuatan itu baik, buruk, jahat ataupun perbuatan itu berfaedah, sia-sia dan sebagainya lah. Okay, mengikut pandangan barat, nilai merupakan sesuatu yang abstrak dan subjektif. Hal ini kerana ia bergantung semata-mata kepada pemikiran manusia sama ada secara berkelompok ataupun secara individu. Pemikiran manusia sentiasa subjektif kepada persekitaran di mana manusia itu hidup. Persekitaran manusia pula sentiasa berubah-ubah daripada semasa ke semasa. Okey, maksudnya nilai itu benda yang diukur sama ada perbuatan itu baik ataupun buruk. Okey. Okay, so tadi saya jelaskan nilai pada pandangan barat. So kita pergi pula pada pandangan Islam. Apa yang dikatakan nilai? Pada pandangan Islam, sumber asas yang menentukan sistem nilai itu adalah wahyu Allah dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini bermakna bahawa sistem nilai Islam yang terbentuk daripada panduan wahyu ini tidak bersifat subjektif dan abstrak. Sebaliknya, nilai itu jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Islam meletakkan wahyu mengatasi pemikiran manusia dalam menentukan sistem nilai kerana pemikiran manusia mempunyai batasan tertentu dan kelemahan-kelemahan yang tertentu dalam menetapkan apa-apa yang baik dan buruk bagi kehidupan mereka. Maksudnya, pandangan manusia sama ada baik ataupun buruk terbatas. Kemungkinan satu pihak pada pandangannya baik dan pada pandangan satu pihak pula pandangan itu perbuatan itu buruk. Okey. So dia tiada panduan. Panduan ni hanya pemikiran manusia, nilaian manusia itu sendiri. Tapi Islam nilaian itu atas apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah pun ditetapkan. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada pembahagian nilai. Islam menggariskan beberapa susunan nilai bagi mengawal tingkah laku dan pergerakan manusia. Terdapat 5 kategori. 5 kategori nilai dalam Islam iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Susunan nilai ini boleh dibahagikan pula kepada dua hierarki. Dua hierarki seperti mana tertera di di slide saya, iaitu mahmudah dan mazmumah. Mazmumah. Okey, apa yang dikatakan nilai mahmudah? Nilai mahmudah ialah nilai-nilai yang terpuji, ataupun sesuatu nilai yang mulia ataupun nilai yang baik, sesuatu amalan ataupun sifat yang digalakkan oleh Islam. Itu nilai mahmudah. Manakala nilai mazmumah pula ialah nilai yang dikeji oleh Islam, nilai yang dilarang, suatu amalan atau sifat yang dilarang oleh Islam.
ataupun dalam kata mudah perbuatan yang jahat lah, jahat. Okey. Okey. Apa yang dikatakan sifat mahmudah? Sifat mahmudah tu boleh dikategorikan kepada 3 hukum lah, iaitu wajib, sunat ataupun harus. Apa dia bila dikatakan wajib? Wajib iaitu suatu yang mesti dilakukan. Maksudnya mengerjakan perkara yang disuruh akan mendapat pahala dan meninggalkannya akan mendapat dosa. Itu perbuatan wajib. Contohnya solat lah. Solat. Sunat. Iaitu perkara yang digalakkan untuk mengerjakannya serta mendapat pahala, manakala meninggalkannya pula tidak mendapat dosa. Macam pada pandangan masyarakat ini, bila ditanya apa maksud sunat? Sunat buat dapat pahala, tak buat tak apa-apa. Saya pernah mendengar satu ceramah daripada ulama Indonesia, saya tak ingat nama dia. Masyarakat kita berpandangan perkara sunat tu buat dapat pahala. Tak buat tak apa-apa. Dia kata sepatutnya kena mengubah pandangan masyarakat. Sunat itu perkara pahala. Pahala apabila dilakukannya, dan rugi dan sia-sia, amatlah ruginya sekiranya tidak melakukan perkara sunat. Itu sepatutnya masyarakat kita didedahkan definisi sedemikian untuk menggalakkan masyarakat berlumba-lumba untuk melakukan perkara sunat. Seterusnya harus, iaitu suatu yang dilakukan tidak akan mendapat balasan pahala ataupun dosa. Contohnya makan, mandi. Tapi kalau mandi ada juga yang perbuatan yang dikategorikan sebagai mandi wajib, mandi junub. Alright, seterusnya. Okey, kita lihat pula sifat mazmumah. Ada 2 hukum yang berkaitan dengan sifat mazmumah, iaitu yang pertama haram. Apa maksud haram? Iaitu suatu yang dilarang sama sekali melakukannya, mendapat pahala jika meninggalkannya dan berdosa jika mengingkarinya. Contohnya seperti mencuri, berjudi, minum arak dan lain-lain lah. Kemudian apa yang dikatakan makruh? Makruh iaitu sesuatu yang dibenci dan tidak disukai. Meninggalkannya akan mendapat pahala dan melakukannya tidak mendapat apa-apa balasan. Okey. Contohnya makan benda-benda yang mendatangkan bau usuk pada mulut, contohnya petai, bawang, itu perkara yang makruh. Itu sifat mazmumah. Saya gambarkan pokok dia hitam. Tadi kalau sifat mahmudah pokoknya hijau. Sebabnya perbuatan mazmumah ni sekiranya dilakukan tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Alright. Seterusnya. Alright. Okey, sumber nilai. Okey, sumber nilai ni maksudnya segala hukum yang berkaitan dengan sifat mahmudah, sifat mazmumah yang terdiri pada hukum wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Apakah yang menentukan setiap perkara itu? Kategorinya wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Di mana kita merujuknya untuk menentukan sesuatu hukum itu? Pastilah di sini sumber nilai kita yang utama bagi umat Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua-dua sumber ini mengajar manusia tentang menjaga hubungan antara hamba dengan pencipta dan mengatur hubungan manusia sesama manusia. Itu Al-Quran ni hukumnya lengkap. Segalanya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saling lengkap dan melengkapi untuk menentukan panduan manusia untuk terus hidup di dunia ini. Kemudian sumber nilai, sumber rujukan untuk menentukan hukum-hukum tadi ialah adat dan uruf. Ini boleh terjadi di kalangan tradisi, amalan dan kebiasaan amalan masyarakat setempat. Suatu masyarakat memainkan peranan yang penting. Suatu amalan ataupun kebiasaan yang telah diterima sebagai baik bagi sesuatu masyarakat dan amalan tersebut tidak membawa apa-apa keburukan dan tidak berbahaya bagi mereka, maka amalan dan kebiasaan itu akan diterima. Contohnya masyarakat Arab yang menetapkan
hendaklah apa ni dari segi apa okey, seterusnya itu saja untuk apa ni video pembelajaran pada kali ini. Konsep pendidikan, ada konsep nilai. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Okey, sama-samalah kita mengamalkan sifat-sifat mazmumah dan menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Okey, terima kasih atas tontonan anda. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya. Okey, kita jumpa pada video pembelajaran seterusnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.